Kandungan pada hari ini insya-Allah kita akan menceritakan tentang pengertian wajib haji. Lepas tu kita akan masuk wajib haji yang pertama iaitu niat ihram, pengertian dan bahagian miqat, dan juga ketiga wajib haji yang kedua iaitu larangan ihram, 13 larangan, pengertian dam dan jenis-jenisnya, yang keempat dam, dan juga yang kelima wajib haji yang ketiga iaitu bermalam atau mabit di Muzdalifah. Insya-Allah kita akan menyelusuri tajuk ini pada pagi ini insya-Allah. Jadi dalam melaksanakan ibadah haji, insya-Allah mudah-mudahan kita diberi peluang, kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji musim haji 1442 ini, hijrah ini. Jadi pelaksanaan ibadah haji dia bercampur antara rukun dan wajib bersekali. Minggu lepas kita telah diterangkan tentang rukun haji dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada wajib haji. Jadi bila melaksanakan ibadah haji ini, rukun haji dan wajib haji ini bersekali. Maksudnya bila kita katakan rukun, bukan kita laksanakan rukun saja, selepas habis rukun baru kita buat wajib. Tak. Pelaksanaan ibadah haji ini dia bersekali. Kalau kita tengok rukun haji dan wajib haji, contoh, di slide yang tuan-tuan ada ni, kita tengok bila kita niat ihram haji, di situ ada niat haji atau niat di miqat, dia bersekali. Selepas kita niat di miqat tu, mulalah larangan ihram dalam diri kita, kemudian kita laksanakan ibadah wukuf di Arafah, kemudian kita bermalam atau mabit di Muzdalifah, kemudian kita bergunting, lepas tu kita pergi mabit atau melontar di jamrah kubra, bermalam atau mabit di Mina selama 3 hari, melontar ketiga-tiga jamrah, kemudian kita akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tertib pada kebanyakan rukun. Itu antara pelaksanaan rukun dan wajib haji. Yang seterusnya catat aliran. Ini rukun haji yang warna merah ni kalau tuan-tuan nampak, ataupun wajib haji ni dibersekali. Niat ihram, niat ihram haji. Kemudian bila kita niat ihram haji itu merupakan rukun, tapi kita nak niat tu di mana? Miqat tu di mana? Ketentuan tempat. Nanti ataupun masa. Lepas tu larangan ihram, kemudian dah diteruskan dengan wukuf, bermalam atau mabit di Muzdalifah, kemudian kita melontar jamrah kubra pada hari 10, kemudian kita bergunting atau bercukur, kemudian kita akan mabit di Mina selama 3 hari, 11, 12, 13 hari tasyrik, Zulhijjah, lepas tu melontar ketiga-tiga jamrah, dan kemudian tawaf, sa'i dan seterusnya tertib pada kebanyakan rukun. Jadi insya-Allah kita akan teruskan pelaksanaan minggu yang ketiga ni, minggu ketiga ni, siri yang ke-5 ini, kita akan sebutkan tentang wajib haji. Jadi kalau kita tengok kebanyakan ataupun 90% jemaah haji Malaysia memilih untuk melaksanakan haji tamattu' yang disebutkan minggu lepas. Sama ada kita milih haji tamattu', haji ifrad ataupun haji qiran. Jadi insya-Allah pagi ni kita tengok pergerakan haji. Contoh, 8 hari bulan Zulhijjah, hari tarwiyah. Kalau tuan-tuan perempuan boleh catat, 8 hari bulan Zulhijjah ni, kalau tarikh kita insya-Allah tahun ni ialah 18 Julai 2021. Ini antara tarikh penting lah. 8 Zulhijjah, hari tarwiyah ni 18 hari bulan Julai 2021. Dan dimulalah pergerakan jemaah haji Malaysia yang akan digerakkan oleh tabung haji ke Arafah pada hari 18 Julai. Kemudian kita akan wukuf pada 9 Zulhijjah bersamaan dengan 19 Julai. Jadi kita akan geraklah daripada hari 8 Tarwiyah, daripada Mekah kita akan bergerak ke Arafah. Daripada Arafah tu 8, 9 Zulhijjah, kemudian kita akan wukuf di Arafah dan kemudian kita akan bergerak ke Muzdalifah. Sebahagian daripada wajib haji yang kita akan sebutkan hari ini. Kemudiannya kita akan bergerak ke Mina untuk melaksanakan ibadah lontaran jamrah, iaitu jamrah kubra pada hari 10 dan seterusnya ketiga-tiga jamrat pada hari 11, 12 dan 13. Jadi ini antara pergerakan, kemudian barulah selepas habis 13 Zulhijjah di Mina, kita akan bergerak pula balik ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i haji. Kemudian itulah tertib pada kebanyakan rukun. Hari ini insya-Allah kita akan menyebutkan tentang pengertian wajib haji, dan minggu lepas kita dah sebutkan rukun. Jadi kita teruskan pada pagi ini. Wajib haji ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak mengerjakan salah satu daripadanya,
haji tersebut tetap sah tetapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya dan menanggung dosa jika meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Jadi wajib haji ni perkara yang wajib. Kalau kita tengok ibadah-ibadah lain, contoh solat, ataupun kita wudu, ada fardu wudu, ada rukun wudu, itu semua perkara yang sama. Tapi dalam ibadah haji ni, rukun yang disebut yang lepas, perkara yang wajib dibuat, wajib dilakukan, jika tinggal satu daripadanya, maka tak sah haji. Berbeza pula dengan wajib. Wajib ni perkara yang wajib dilakukan. Tapi jika tinggalkan salah satu, haji tersebut tetap sah, tapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya dan menanggung dosa jika meninggalkannya dengan sengaja. Itu perbezaan antara ibadah haji dengan ibadah-ibadah yang lain yang sebelum ni kita pernah laksanakan. Jadi maknanya perkara-perkara ni wajib, mesti dibuatkan. Jangan ditinggalkan. Jadi kalau tinggal, sengaja berdosa. Kalau kita tinggalkan sengaja berdosa dan wajib ataupun dikenakan dam dengan syarat-syaratnya. Akan disebutkan nantilah. Okey, kita tengok perkara-perkara wajib haji. Ada 6 perkara. Minggu lepas Ustaz Asnil sebut 6 rukun, 6 wajib. Hari ini kita nak pergi 6 rukun, 6 wajib ni lah. Yang pertama niat ihram di miqat. Yang kedua larangan ihram. Yang ketiga bermalam atau mabit di Muzdalifah. Yang keempat melontar jamrah kubra pada hari 10 Zulhijjah. Yang kelima bermalam atau mabit di Mina 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang keenam melontar ketiga-tiga jamrah pada hari 11, 12 dan 13. Okey, jadi tuan-tuan, puan-puan, duyufur rahman yang saya kasih sekalian, kalau kita nak tengok satu persatu, hari ini insya-Allah kita akan sebut 3 perkara yang kita akan bincangkan di pagi ni. Kita akan disambungkan selepas itulah. Jadi sebelum kita berniat ihram, kita disunatkan melakukan perkara-perkara yang disunatkan sebelum melaksanakan ihram, sama ada haji ataupun umrah. Pertama, mengerat kuku, merapikan misai dan rambut, menanggalkan kuku, bulu ketiak, ari-ari dan sebagainya, mandi sunat ihram, mengambil wudu, memakai wangian pada badan, memakai minyak rambut, memakai kain ihram berwarna putih, solat sunat ihram. Jadi ini antara perkara-perkara sunat sebelum kita berniat ihram. Jadi mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan. Seterusnya amalan sunat semasa niat ihram, menghadap ke arah kiblat. Kalau dapat kita menghadap ke arah kiblat dan berada dalam keadaan berwudu. Jadi ini antara perkara-perkara sunat yang kita dapat laksanakan semasa kita ingin berniat ihram, sama ada haji ataupun umrah. Amalan sunat selepas berniat ihram, banyakkan talbiyah, berdoa, baca Al-Quran, berzikir, dan elakkan daripada perbuatan-perbuatan yang lagu ataupun kosong. Jadi ini antara perkara-perkara sunat sebelum, semasa dan selepas daripada kita berniat ihram. Seterusnya cara pemakaian ihram. Yang 1, 2, 3 tu gambar yang kita pakai kain di bawah. Dia panggil izar. Yang ini kita pakai sebagai bawah 2 kain lepas, nanti untuk laki-laki lah. 2 helai kain lepas yang tidak berjahit dan tak bercantum, kita ikat lah. Nanti kalau biasa kursus-kursus asas yang sebelum-sebelum ni kita dapat praktikal. Tapi bila kita dah online ni ataupun dalam talian ni, kita dapat tengok gambar je lah. Mudah-mudahan nanti kita diberi kesempatan untuk cara pemakaian ihram yang betul ataupun yang tepat lah. Lepas tu kita pakai yang atas tu, ridak yang atas. Selai kain lagi untuk menutup badan kita. Yang tadi tu bawah kita tutup antara pusat ke lutut, dan yang atas ni kita tutup seluruh badan kita untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan menutup seluruh tubuh badannya kecuali muka dan 2 tapak tangan. Okey, pertama kita akan bincangkan niat ihram di miqat. Jadi untuk perhatian ayah ibu, tuan-tuan puan-puan duyufur rahman sekalian, dalam ibadah haji ni saya suka menarik perhatian tuan-tuan semua pada 3 perkara. Setiap ibadah dalam ibadat haji ni dia tertaluk pada 3. Pertama, ibadah yang kita nak buat. Lepas tu yang kedua, masa. Yang ketiga, tempat. Dia semua ada. Dia semua ni terlibat. Maksudnya ibadah yang kita nak buat, masanya ataupun tempatnya. Itu maksudnya ibadah dia, contoh kita nak buat wukuf. Masa dia antara gelincir matahari hingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Tempatnya di mana? Di padang Arafah. Kalau kita duduk di tempat lain, kita mana tak sah ibadah kita. Jadi haji ni dia 3.
Pertama, ibadah yang kita nak buat, tempat, masa. Dia ada terikat dengan 3 perkara ni. Jadi insya-Allah kita akan sebutkan yang pertama ni, wajib haji. Yang pertama, niat ihram di miqat. Jadi untuk kita fokus untuk jemaah kita, jemaah haji Malaysia, ini kita sebenarnya kalau tuan-tuan satu lagi tarikh yang agak penting juga ialah 1 Zulkaidah 1442 Hijrah. 1 Zulkaidah ni insya-Allah 12 Jun. Kalau ikut yang lepas-lepas, 1 Zulkaidah ni kita akan mula mengantar, tamu haji akan mula mengantar jemaah haji kita dengan KT1 ke Mekah. Ke Mekah. Tapi yang KT1 ni dia tak masuklah ke Mekah, dia terus pergi ke Madinah. Itu jadi itu yang kita tengok kawan-kawan kita sebelum ni pergi mengerjakan ibadah haji. Ada yang pergi ke komplek haji di Kelana Jaya ataupun di Mobin Pit sekarang ni di Sepang, di KLIA Sepang. Ada yang pakai baju biasa, ada yang pakai ihram. Jadi pelbagai kan, ada dua, satu pakai baju biasa, satu pakai ihram. Yang pakai baju biasa tu maknanya dia akan daripada KLIA nanti bergerak terus menuju ke Madinah, dia tak pergi ke Mekah. Yang pakai ihram tu dia akan masuk ke Mekah. Jadi tarikh tu insya-Allah 1 Zulkaidah tu lah 12 Jun 2021. Itu mula terbang lah kalau kita dibenarkan ataupun diizinkan Allah Ta'ala untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Jadi bermula siapa-siapa yang diterbangkan terus ke Madinah, dia akan niat ihram di miqat dia tu di Zulhulaifah ataupun di Bir Ali. Siapa-siapa yang diterbangkan mungkin di pertengahan ataupun di hujung penerbangan tu, dia akan masuk ke Mekah, dia akan miqat dia ataupun tempat dia, miqat tempat berniat dia ialah di Qarnul Manazil. Itu antara gambaran. Kita fokus dua ni je, walaupun tempat lain ada miqat, tapi untuk jemaah haji kita dua tempat ni lah, sama ada daripada Bir Ali, daripada Madinah ataupun daripada Qarnul Manazil. Penerbangan terus daripada KLIA terus ke Jeddah dan terus masuk ke Mekah. Okey, niat ihram di miqat. Pengertian niat ihram di miqat ni adalah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram. Ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram. Bahagian miqat ini ada dua. Satu zamani, sempadan masa. Miqat makani, sempadan tempat. Jika siapa-siapa berniat ihram selepas melintasi miqat, dikenakan dam, tertib dan takdir. Ini insya-Allah nanti kita akan sebutkan lagi selepas inilah. Jadi miqat, niat ihram di miqat ni adalah ketentuan masa dan ketentuan tempat. Okey, niat ihram di miqat. Miqat makani ataupun tempat, sempadan tempat ni yang kita lihat sebut tadi. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW telah menetapkan Bir Ali Zulhulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, Al-Juffah untuk penduduk Syam, Qarnul Manazil untuk penduduk Najd yang datang daripada sekitarnya, dan Yalamlam untuk penduduk Yaman. Demikianlah miqat yang telah ditetapkan untuk mereka dan untuk orang yang hendak melakukan haji dan umrah. Adapun selain itu, bagi miqatnya dari tempat ia mulai, bahkan penduduk Mekah, miqatnya dari Mekah sendiri. Jadi maknanya ni miqat orang luar yang hijau ni, kalau tuan-tuan tengok ni, Bir Ali, Zatul Irkin, Iraqi, Qarnul Manazil, Yalamlam, Al-Juffah ni miqat luar daripada Mekah. Yang merah tu nanti kita akan jadi miqat untuk ahli Mekah pula. Jadi kalau kita cerita miqat ni, fokus kita tadi saya sebut tadi Qarnul Manazil ataupun Bir Ali Zulhulaifah. Jadi kita datang daripada dua arah ni, jemaah haji Malaysia. Semua jemaah haji Malaysia daripada Bir Ali dan juga Qarnul Manazil, dua tempat ni. Yang lain ni mungkin kita tak masuk daripada arah itu. Jadi kalau kita datang. Okay, yang keduanya, miqat zamani bagi haji ialah bermula 1 Syawal hingga seketika sebelum terbit fajar yang ke-10 Zulhijjah. Inilah dinamakan bulan-bulan haji, 2 bulan 10 hari. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang termaklum. Daripada 1 Syawal hingga seketika sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. 1 Syawal ni bila tuan-tuan? 13 Mei insya-Allah. 13 Mei 2021. Sehinggalah 10 Zulhijjah tu 20 Julai. Seketika sebelum terbit fajar. 10 Julai tu. Jadi maknanya 2 bulan 10 hari ini adalah bulan-bulan haji nama dia. Siapa-siapa yang berniat di dalam masa tu, maka hajilah dia niat dia sebagai niat ihram, sama ada haji. Haji ni dalam tempoh 2 bulan 10 hari ni dia akan jadi niat
ihram haji. Kalau selain daripada itu, hingga seketika sebelum fajar 10 Zulhijjah. Okey, jadi insya-Allah jadi tuan-tuan fokus tu. Jadi kita akan mula terbang seperti Ustaz Asnil sebut minggu lepas lah. Kalau kita sekarang ni belajar, dia tak dikira ni niat tu dia masukkan, kosatkan dalam hati. Jadi sekarang ni kita akan mula pergi ke tanah suci Makkah ni nanti bermula 1 Zulkaidah. Jadi siapa-siapa yang dapat penerbangan awal tu dia akan terus pergi ke Madinah. Nanti pada Madinah tu dia akan masuk ke Mekah. Tu niat tu nanti di Mekah. Tapi maknanya siapa yang pergi awal tu mungkin biasanya dia tak niat ihram haji lah, dia akan ihram umrah dulu. Itu yang jadi haji tamattu tu nanti. Yang pergi kemudian mungkin hujung-hujung akhir bulan Zulkaidah tu terus masuk ke Mekah, dia akan niat haji, ihram haji tu. Jadi maknanya tengok perjalanan kita, dia bergantung pada kita sendiri dan juga perjalanan kita masuk ke Mekah ataupun ke Madinah. Tapi mikot zaman ini, masa untuk kita berniat ihram haji ni ialah daripada 1 Syawal hingga seketika sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Jadi insya-Allah itu dimasukkan dengan niat ihram di mikot, iaitu mikot zamani. Okey, seterusnya niat ihram di mikot ni juga mikot makani, tempat pula. Tadi kita cerita masa, ni cerita tempat pula. Jadi saya dah sebutlah kita fokus kita dua. Daripada Madinah atau Zulhulaifah ni ialah di Bir Ali. Lebih kurang dalam 10 km daripada hotel kita lah di Madinah. Dan juga Qarnu Manazil, 94 km daripada Makkah. Biasanya kita akan niat di Qarnu Manazil ni daripada dalam pesawat. Dalam pesawat. Tempat dia yang sebenarnya kalau betul-betul kita tanya pilot ni lebih kurang setengah jam sebelum kita landing. Tapi itu agak bahaya. Biasanya kita nasihatkan jemaah haji ataupun jemaah tabung haji kita ni, kita nasihatkan selepas 6 jam perjalanan. 6 jam perjalanan ni pun kadang-kadang kita pun lupa. Kita terbang pukul berapa, 6 jam ni bila Ustaz? 6 jam ni sebenarnya biasanya kita akan ingatkan jemaah bila kita dapat makan kali kedua. Bila makan ni biasanya kita ingat lah. Ni kita naik setengah jam, kita dapat minum sekali, lepas tu kita tidur, nanti kan dikejutkan kita untuk makan. Bila lepas makan kali kedua tu, insya-Allah bolehlah kita mula niat. Tapi biasanya dalam penerbangan tu akan diingatkan. Lagi 15 minit sebelum kita melintasi Qarnu Manazil, setengah jam tu dia penerbangan akan ingatkan kita untuk berniat ihram. Jadi niat ihram tu pilihan kita lah. Sama ada kita nak niat haji ataupun niat umrah. Itu terpulang pada jemaah masing-masing. Tapi kita nak fokus ni ialah tempat kita nak berniat tu di Qarnu Manazil dalam penerbangan. Kalau di Bir Ali, kita pergi Madinah dulu, kita akan niat di Bir Ali, tu Zulhulaifah. Itu kita ada checkpoint lah. Petugas kita akan masuk setiap bas sebelum berlepas ke Mekah tu akan mengingatkan kita untuk kita berniat ihram, sama ada ihram haji ataupun ihram umrah. Itu yang dimaksudkan dengan niat ihram di mikot. Jadi kalau kita datang, tuan-tuan datang daripada Mekah ataupun datang daripada tanah air, terus daripada Madinah terus masuk ke Mekah, daripada tanah air terus masuk ke Mekah, kita niat tu kita dengan niat ihram umrah contoh. Maknanya kita melaksanakan ibadah haji jenisnya haji tamattu. Setelah beberapa hari kita duduk di Mekah, kemudian kita nak melaksanakan ibadah haji, kita akan dibawa oleh tamu haji ke Arafah. Bagi jemaah haji yang sudah berada di Mekah, mikot makani haji dilakukan di hotel-hotel dan maktab-maktab di tanah haram. Jadi maksudnya, jadi kita punya mikot kita bila kita dapat jadi ahli Mekah atau kita dah sampai di Mekah, mikot kita ialah di Mekah tu sendiri atau di tanah haram. Sempadan dia tu ialah sebelum kita melintasi tanah haram dan masuk ke tanah halal. Itu dia punya mikot bagi jemaah haji yang boleh bermikot haji di mana-mana kawasan tanah haram. Jadi biasanya kita akan niat di hotel kita lah sebelum kita berlepas ke Arafah. Itu bagi siapa-siapa ataupun jemaah haji yang memilih untuk melaksanakan ibadah haji jenisnya tamattu.
Jadi orang yang mengerjakan haji ifrad dan juga haji qiran, dia dah berniat dah daripada mikot asal tadi, mikot Madinah tadi, Bir Ali ataupun di Qurn Manazil dengan niat ihram haji. Tapi siapa-siapa yang masuk daripada dua mikot ini, Qurn Manazil ataupun Bir Ali, Zulhulaifah tadi ni, dengan niat umrah, dan dia akan melaksanakan ibadah umrah sampainya di Mekah. Jadi selepas tu dia beberapa hari sehinggalah hari 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, kita akan mula bergerak ke Arafah. Ketika itulah kita akan berniat ihram haji. Nah, berniat ihram haji ni di mana? Di hotel penginapan kita ataupun maktab lah. Dan sebenarnya ialah di seluruh tanah haram. Sebelum kita melintasi tanah haram, masuk ke tanah halal, sempadan mikot kita. Jika sesiapa jemaah haji yang tidak berniat ihram di tanah haram dah masuk ke tanah halal, maka dia telah dikatakan meninggalkan wajib haji. Inilah niat ihram di mikot. Jadi pengalaman saya pernah jemaah haji kita sampai ke Arafah. Dah sampai Arafah dah baru disebut, Ustaz, saya tak niat haji lagi. Tak niat ihram haji lagi. Apa yang perlu dibuat? Niat semasa kita berada di Arafah, dan dikenakan dam, iaitu dam tertib dan takbir. Nanti kita akan sebutkanlah. Jadi maknanya sempadan dia tu sebelum kita melintasi tanah haram. Jadi sempadan dia tu maknanya tanah haram dengan tanah halal tu dia sempadan. Jadi sebelum kita pergi ke Arafah tu melalui sempadan tu. Jadi sebelum sempadan tu kita kena berniat ihram haji. Jadi jangan tuan-tuan jangan risau, sebab setiap bas yang berlepas daripada hotel-hotel kita di maktab-maktab kita Tanah Suci Mekah, semua akan diingatkan. Jemaah-jemaah haji kita akan diingatkan dengan petugas-petugas tabung haji, tuan-tuan perempuan yang belum melaksanakan niat, sila berniat sekarang. Niat sama-sama lah tu dalam bas. Setiap bas yang akan bergerak ke Arafah kita akan ingatkan. Tapi itu yang ada kes yang tak ingat tadi tu, yang tak berniat tu, maknanya tu terpencil lah. Tapi ada. Jadi kita ingatkan, kita punya mikot kita tu sebelum melepasi tanah haram. Itu mikot kita ahli Mekah. Berniat ihram haji kita di hotel-hotel penginapan kita di Mekah. Okey. Seterusnya yang kedua. Tadi yang pertama tu niat ihram di mikot. Kita punya wajib haji yang pertama. Jadi maknanya yang minggu lepas tu niat ihram tu di dalam hati. Tapi niat itu di mana? Itu di mikot. Kalau tuan-tuan melaksanakan haji ni dua lah. Sama ada kita datang daripada tanah air terus melaksanakan ibadah haji, kita memilih cara mengajikan haji ifrad ataupun qiran, kita akan berniat ihram kita tu di Qurn Manazil ataupun di Bir Ali. Kita terus niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Di Qurn Manazil ataupun di Bir Ali. Kalau kita pilih haji qiran, kita akan niat haji dan umrah di situ. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Itu di Qurn Manazil ataupun di Bir Ali. Tapi siapa-siapa yang memilih untuk mengerjakan haji tamattu', dia akan berniat ihram umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Di Bir Ali dan Qurn Manazil. Sampainya di Mekah, dia akan melaksanakan ibadah umrah sehingga selesai. Dan beberapa hari ditinggal di Mekah tu, bolehlah dia ulang-ulang lagi umrah beberapa kali. Tapi sampainya hari 8, iaitu hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah, kita akan bergerak pergi ke Arafah. Sebelum kita bergerak ke Arafah tu, kita disunatkan mandi, pakai pakaian ihram. Kemudian kita akan berniat ihram di hotel-hotel penginapan kita sebelum menuju ke Arafah dengan niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu maksudnya niat ihram di mikot.